Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Fadil Tuan Haji Sudin selaku pengacara majlis kita pada malam ini, yang disegani lagi dihormati Ayahanda Tuan Haji Abdul Karim, pengurusi Masjid Al-Akram. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada beliau. Tak dilupakan SOF dan juga ahli jawatan kuasa masjid kita yang berusaha dan bertungkus lumus memikirkan tentang kebajikan dan kebaikan setiap jemaah untuk dimanfaatkan ruang dan peluang ini saat kita hidup di muka bumi. Dan tak dilupakan juga tetamu undangan kita pada malam ini, Fadil kekanda saya Abang Syamsul Debat. Sebab sebut nama penuh mereka tak tahu, Syamsul Debat. Tapi malam ni dia tak debat dengan saya, ya. Kita hanya berbual-bual dan berbicara santai. Begitu juga dengan asatizah yang hadir pada malam ini, ibu ayah, sahabat-sahabat saya orang muda. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat saya angkat wajah melainkan apabila melihat wajah tuan-tuan, puan-puan dengan senyuman, ya, memandangkan saya yang membuatkan majlis ini tertangguh. Tambah-tambah bila saya tengok muka Abang Syamsul dah, semalam dah manis dah wajah dia, sebab dia dah makan harum manis di Perlis. Hari ini orang jauh sampai dulu. Saya dekat sikit berbanding dengan abang saya yang di Seremban. Saya dekat sempadan nilai saja, tapi tak jangka dengan keajaiban yang berlaku. Itu baru satu. Malam raya juga satu keajaiban buat kita. Satu Malaysia tergempak, terkejut. Katanya raya terkejut, tapi tidak ada istilah pada agama terkejut. Yang penting ialah kita bersedia ataupun tidak. Dan pada malam ini, ibu ayah, sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah sekalian, kita hanya nak memenuhi ruang-ruang waktu di dalam Syawal. Tadi ingat dah tutup dah rumah. Tadi ingat majlis dah habis dah petang. Rupanya sepanjang jalan, ya, bukan takat rumah terbuka, jalan pun terbuka. Habis tuan-tuan, sambut raya di mana-mana, rancak. Di mana-mana rancak. Tapi rancak berpahala. Mudah-mudahan, ya, bukan rancak berdosa. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, tanpa menyangkan kalam, kita bersama dengan Abang Syamsul. Saya nak minta tuan-tuan fokus. Ada beberapa nasihat yang nak kita dapatkan daripada abang kita ni, yang banyak turun ke lokasi-lokasi, bukan hanya dalam bandar saja, sampai keluar bandar semalam. Kata di Perlis pagi tadi pun ada, esok pagi pula penuh tuan-tuan, padat. Jadi ruang yang kita curi ni, saya booking Abang Syamsul sebelum puasa. Punyalah lama. Saya sebab mereka booking sekali dengan Abang Syamsul, jadi saya terbooking sekali lah. Kerana ikutkan saya Abang Syamsul malam ni, saya tak mungkin tak sempat sampai, sebab saya kena hadir ke Tatarstan, di satu wilayah bawah pada Moskow di Rusia sepatutnya. Tapi oleh sebab berlaku isu-isu peperangan dan sebagainya, jadi kita terpaksa tangguh perjalanan ke Tatarstan. Adik-beradik negara Gohid-Kostan tak kena-mengena dengan negara syaitan. Itu Piramli punya kata lah. Baik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, pembukaan malam ini kita dah masuk 21 ke 22 Syawal 22 kan? Oh, 21. Wah, dia bergaduh mak tuan-tuan. 21, ada yang kata 22. Tak apa, yang penting kita masih dalam Syawal. Dan kita nak tengok tuan-tuan, ya, Syawal ini peluangnya ialah melihat hasil dalam tarbiyah Ramadan. Ya, kita bukan nak menghukum sesiapa, tapi sebagai muhasabah kita bersama. Jadi saya bawakan Abang Syamsul sebagai mukadimah. Syawal harus disyukuri. Jangan bawa kepada unsur-unsur permusuhan, pergaduhan sesama sendiri. Jadi Abang Syamsul, adakah di sana Syawal kita telah pun berjaya meraih kejayaan, ataupun Syawal kita masih di tahap yang perlu dimuhasabah dan dinilai semula dalam kehidupan? Silakan sebagai mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Ustaz Nabil pada hari selaku pengudah acara program. Biasalah moderator ni dia angkat panel tinggi-tinggi lambung kan. Ia tidak entahlah Kita juga barisan begitu juga kepada pengurusi masjid, tuan imam, barisan jatuh kuasa hulu balang menggerak masjid, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jadi bila cerita pasal raya, cerita pasal raya Syawal ni, cerita raya lah kan. Ada hari ni ada yang masih lagi belum selesai puasa 6, termasuk yang bercakap ni. Tadi berbuka lah kan. Bukan itu ramai saya jumpa ustaz-ustaz ni yang saya tanya, ustaz dah habis selesai puasa 6 dah? Tahun lepas. Tahun ni lain macam jawapannya, sebab tahun ni lihat pula nak puasa 6 masing-masing kan. Tapi mana yang dah sudah tertaniah lah. Saya tak boleh lawan lah arwah abah saya dulu. Arwah abah saya dulu pun hari raya kedua dia dah start dah. Dan bila tetamu datang rumah, dia siap boleh hidangkan air, orang tu duduk dengan makan, dia bagi orang tu makan. Dia tuang air dekat cawan dia ustaz. Dia cakap tak, saya dah makan tadi. Dia layan tetamu dan orang tak tahu pun dia puasa. Allah. Anak dia pun buat macam tu, saya try lah, tuang memang saya minum. Saya tunggu lah kan. Dan bila sebut tentang tu, kita tengok dekat-dekat nak raya gitu, ramai yang marah. Ni keputusan anak bulan nampak bila tak tahu lagi. Jangkaan hari Selasa, jangkaan 2 hari bulan kan? Ya. Ramai yang marah. Dengan Ustaz Nabil pun kena marah. Indonesia raya hari Isnin, Brunei raya Isnin, apa salah pula Malaysia raya hari Selasa? Marah. Kenapa Malaysia raya Selasa? Kita tak tahu lagi nak bulan tu. Di segi kiraan kawan-kawan kita, sahabat kita dekat dalam falak ni, memang dia kata hari Selasa. Ya. Tapi dia tetap nak tengok anak bulan. Kan? Marah kenapa raya hari Selasa? Allah. Sekali umum hari Isnin pun marah lah. Tak sampai baik persiapan, tak tahu lah Malaysia hari betul. Daripada dulu lagi marah, PDPR marah, orang belajar dekat rumah marah, suruh budak pergi sekolah pun marah. Dulu masa PDPR kat rumah, apa benda lah ni, susah lah budak ni, sampai bila budak ni nak duduk rumah, tak jadi orang, bila nak buka sekolah. Sekali bila kerajaan umumkan buka sekolah, kenapa buka sekolah, kes tinggi lagi, marah. Betul lah perangai marah tak habis-habis kan. Betul lah ayat Quran tu beritahu manusia ni dilahirkan dalam keadaan berkeluh kesah lagi kikir. Allah Ta'ala beritahu mengeluh tak habis-habis. Ustaz Nabil Lambek mengeluh, bukan Ustaz Nabil sengaja. Saya okey tadi, tak ada hal. Saya cakap tak apa Ustaz, tidur main Lambek pun tak apa. Sudah silakan kalau payah-payah mana kita batal program malam ni. Susah kan? Apa susah kan? Benda senang kan? Azan masuk isyak kan, azan lah kan. Tapi alhamdulillah Ustaz Nabil sampai tu tak adalah lewat sangat. Orang kata sedap-sedap kan. Jadi bila cerita tu sepatutnya pada hari raya ini kita kembali kepada fitrah. Orang akan rasa gembira. Orang akan rasa seronok sangat. Tapi bergembira tidaklah bermakna gembira sampai lupa diri. Kan? Sebab itulah Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa dunia ini penjara bagi orang mukmin? Nabi beritahu sebab ada peraturan. Bukan suka-suka kita nak bersuka-suka sampai tahap yang tak boleh makan, bukan semua benda boleh makan. Tempat, bukan semua tempat boleh pergi. Bercakap, bukan semua benda kita boleh cakap. Semuanya ada batas dan garis sempadan dia. Itulah. Dan itu sebab pada orang beriman, kebebasan yang sebenarnya pada orang beriman adalah kematian. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok ada orang dalam keadaan ini dia rasa masih lagi menyimpan dendam, masih lagi tak berbaik antara satu dengan yang lain. Sedangkan bulan Ramadan itu dah dianjurkan kita ni berbaik-baik satu dengan yang lain, menganjurkan sifat bertolak ansur, bermaaf-maafan dan juga mengawal hawa nafsu. 3 perkara ni dalam Ramadan itu. Tapi bila cek bermusuh lagi teruk nampak.
Dalam Facebook pakai itu sebabnya tidak ada manusia yang sempurna. Macam mana hebat pun yang ada kat dalam masjid kita masuk yang bercakap ni, nak beritahu kita masih ada ruang untuk memperbaiki diri kita. Dan kalau ada yang bersedih, ada dua kategori. Pertama, bersedih sebab dia rasa sekejap sangat Ramadan ni, macam tak cukup rasa Ramadan ni, kan? Kenapalah Ramadan ni tidak diteruskan, macam tu kan? Tapi payah nak jumpa orang macam tu. Kayak keramat ni lagi susah nak jumpa, kan? Dia marah, tak raya marah, kan? Tahun ni bukan orang peduli kepada, bayangkan penyimpan maha besar raja-raja nak mengumumkan raya ataupun orang tak peduli. Yang dia peduli itu tunggu menteri umumkan tahun ni raya, macam mana pun raya. Dia kena tunggu menteri cakap sebab takut PKP, kan? Tahun ni orang dengar menteri umum tu yang langsung dekat channel mana ramai orang tak perasan. Bila umum bahawa hari 1 Syawal jatuh pada hari apa itu? Ahad ke? Isnin, pada hari Isnin. Lepas tu semua sudah kata. Itu yang saya beli lemang kat sopan kat jalan-jalan bu tu, dia kata macam mana okey berniaga lemang? Mantah lah Ustaz, dah tak tentu mana lemang nombor 10 dah. Dia ramai orang yang boleh, yang beratur tu Cina dengan India pun beratur beli, orang beli lemang tu, kan? Tapi poin yang paling besar kita tengok, berdendam masih ada, bermusuh-musuhan masih ada, berprasangka masih ada, kan? Tapi sedih yang satu lagi ada apa? Satu lagi sedih kerana dia fikir dia tak boleh berniaga lagi. Dia dah sadar berniaga bazar Ramadan. Ada juga orang macam tu. Dia banyak dapat manfaat dunia pada bulan Ramadan. Bukan yang disedihkan berapa banyak tarawih yang dia tinggalkan. Dia bukan fikir sedih berapa banyak kali dia tak dapat bersama-sama tadarus. Dia bukan sedih dia tak dapat beribadah, tapi yang disedihkan adalah nilai-nilai material keduniaan. Jadi dalam hal ni tepuk dada, tanyalah iman kita. Di mana kedudukan kita? Kan? Kalau tengok hari tu kan, kita melihat orang yang memakak-makak sebelum puasa tu ramai. Sampai bila masjid ni nak ditutup? Ayat ni. Kenapa sembahyang jarak-jarak? Kenapa tak sembahyang rapat-rapat macam Nabi macam apa? Yang bercakap tu tak sampai masjid. Bukan kata tak duduk rapat, tak rata masjid tu. Yang penting konten. Yang penting masuk Facebook. Yang penting masuk TikTok. Tu belum cerita lagi bergaduh pasal vaksin, kan? Ini semua agenda Yahudi lah. Masuk semua babi, semua masuk. Habis berapa ekor babi sudah badan orang. Enjin dia babi semua. Macam tu lah kan. Saya senang kan tuan-tuan. Saya vaksin ni senang kan. Suruh ambil. Saya tak pandai. Jadi saya tanya kawan-kawan kat majlis fatwa ni, macam mana keputusan yang dia kata hukumnya harus dan wajib. Ikut aje lah. Kalau dia bohong dia tanggung, apa susah. Saya tanya Ustaz Nabil semua kawan dengan geng-geng majlis fatwa belakang. Tak jangan Ustaz, ambil je, ambil. Macam mana ambil? Kau apa dia nak tanggung, apa susah. Iyo tuan-tuan, apa pening kepala apa? Kan? Dia cakap hukumnya. Kalau nak mufti wilayah pun cakap hukumnya harus dan wajib. Harus sebab tak ada benda-benda yang mengandungi benda-benda yang yang haram, dan kemudian wajib sebab nak menjaga maslahah. Siapalah pula kita? Dia lah yang tak pandai nak membabikan vaksin, kita tak pandai kepala. Saya macam tu tuan-tuan, saya cakap orang kampung ni macam tu. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ni kita nampak banyak kebaikan. Daripada awal Ramadan kita jadi baik, cakap pun slow, tak marah macam dulu. Kalau marah nak kau pasal lempat balik, kau ingat ni rumah ni hotel, aku tampar kau ke dinding tu. Hal tu bulan tak puasa. Sampai bulan puasa, bang anak kita lambat balik bang, biarlah. Lambat dah ni bang. Iyo, kejap ni balik lah. Nak mampu mana dah bang. Tapi mana nak cerita apa? Dia nafsu marah pun dia boleh kontrol. Semua boleh kontrol. Tetapi bila sampai je Syawal ni, semua nak marah. Barang tak ada.
Ayam. minyak tak ada. Apa lagi? Ayam. 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 Bila ada ayam dulu berapa banyak bergolek-golek, tak nak, dia nak peha dan kepak aja. Kan? Saya dah lama dah kesian dengan ayam. Pergi kat pasar raya tu kapak dia jual. Yang satu tu jual peha, memang kudung-kudung dah ayam. Tapi isi ayam tu tak ada orang cari sana. Kan betul? Tapi itulah diuji. Kita diuji. Itu ujian. Kan? Ayam tak ada, itik. Pergi cari itik kat jalan Kuala Pilah ni. Banyak berlampak itik salai. Nek moyang sadang ni itik. Mula-lah orang perempuan tak makan. Yang kopi bayang dengan muncung itik itu pun suruh. Sadang tau lagi itik ni. Ya. Macam lauk kau bawa. Gulai lemak cili api kau bawa macam ni ya. Sampai ke siku sadang. Ya. Dia goli membayangkan muka kau bawa tu. Muka kau bawa letak muka lembu. Seiras. Tak ada besok. Banyak cekadaan. Tak kadang manusia ni dia komplain dia. Malam ni lauk apa? Entahlah dengan sahabat datang malam ni dengan nasi lemak ya. Nasi lemak ayat. Wah halper. Percuma. Banyak cerita tau. Makan ni lah. Kan? Contoh lah. Iya tuan-tuan. Kita ni terlalu banyak komplain, banyak mungut. Tengok Nabi macam mana. Nabi nak buka puasa, Nabi lepas asar. Nabi lagi kuat Nabi beribadah sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Kita lepas asar orang lelaki lah terutamanya, perempuan saya tahu orang lelaki. Dia mula dah malam ni nak buka apa. Roti john nak cari ke mana. Yang taufu ke mana, taufu fah ke mana. Memang makanan Cina. Yang taufu fah, laci, kacang, kuih tiaw, Cina-Cina makanan ambil. Kan? Dia dah fikir. Orang perempuan memang dia tak ada lah kalau biasa. Dia lepas sahur dia dah fikir dah malam kan nak makan apa tu sebab tak boleh tolong dah tu orang perempuan orang lelaki. Tapi Nabi dekat-dekat nak berbuka baru Nabi duduk dia tanya, wahai isteriku apakah yang ada untuk berbuka pada hari. Pada satu hari tu isteri dia kata, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar ya Rasulullah dengan air masak. Nabi senyum ya. Baca doa makan, Nabi makan bismillah makan. Tak ada Nabi mengeluh. Kita cubalah hidang buah kurma je, tengok muka lelaki ni. Kau tahu tak macam mana azab dari puasa ni? Rumah kayak komplain. Ustaz Nabil tadi masuk dalam. Dia komplain tak ada. Tak ada dia tanya tak ada air kau. Saya lambat lagi tak ada air dah habis tak ada. Mana ada? Bagus Ustaz Nabil daripada dulu lagi. Saya kenal dia lama. Tuan-tuan memang pecam lah muka dia sebab forum perdana memang selalu muka dia. Muka saya jarang-jarang. Kalau time ada nasib minggu tu tak ada penceramah datang, Ustaz Nabil panggil saya, free tak minggu ni? Tunggu tengok orang tak ada baru saya masuk. Tak ada berlaku juga Ustaz Nabil. Tapi memang kita kena ubah. Kita kena ubah style kita, trend kita kena ubah. Kita dah sekian lama dah macam budak-budak perangai gitu. Maksud saya, maafkan saya. Maksudnya apa? Kita bergembira di pagi raya tu lebih daripada kita merasakan sedih berlalunya Ramadan. Iyalah, cubalah kita tengok. Bulan 1 dah booking. Berkayu-kayu kain tu dia ambil. Nak tempah baju. Perasaan apa? Perasaan nak beraya. Berapa ramai antara kita yang excited, ni baju ni nak pakai untuk tarawih, ni wangi-wangian nak pakai pergi tarawih esok. Berapa ramai antara kita? Itu semangat orang Arab. Orang-orang Arab masuk Rejab dia dah terbayang Ramadan. Orang Keramat belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lain. Dia lagi awal lagi pada tu. Itulah yang perlu kita insafi. Ubah perangai kita. Kalau kita selama ni bermusuh-musuhan, kita kena berdamai. Kita kena berbaik-baik. Bukan sebab apa? Sebab dia satu je.
Satu je. Teringat saya macam mana dalam satu riwayat, Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat satu garisan panjang, Nabi buat. Kemudian Nabi buat satu segi empat tepat tergantung pada garisan yang panjang tu. Dan Nabi cakap-cakap dekat dalam tu. Bila sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasul? Garisan yang panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang. Aku besok kena buat ni. Hujung tahun ni kau tengok rumah aku jadi apa. Kau tengok sport rim aku minggu depan aku tukar jadi macam mana. Kau tengok. Dia punya perasaan tu, dia yakin dia hidup lagi masa tempoh yang dia sebut. Kemudian yang segi empat tepat yang tergantung tu, Nabi kata apa? Setakat itu je umur kita sebenarnya. Cita-cita panjang tadi. Yang tergantung segi empat tepat tu. Yang cakap-cakap tu, itulah dugaan, ujian, mihnah yang datang dalam hidup kita, yang menyebabkan kadang kita tak perasan cepat masa berlalu. Itu yang dia cakap tu. Lah, dah 21-22 Syawal dah ke? La ilaha illallah. Macam baru semalam bunga merayu. Ya, tiba-tiba ayat paling mahal sekali, tiba-tiba dah raya, tiba-tiba dah puasa balik, tiba-tiba seolah-olah macam dia memang tak sadar diri lah sepanjang tempoh. Itulah hakikat manusia. Jadi kita kena ubah diri kita jadi seorang yang pemaaf, jadi seorang yang bertolak ansur. Dan Imam Al-Ghazali pun beritahu, kenapa kita kena puasa, sambung lagi puasa 6, sambung puasa sunat Isnin Khamis, buat puasa-puasa sunat yang lain, puasa sunat yang ambil hari putih dan sebagainya. Kenapa? Sebab Imam Al-Ghazali kata, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Dia tak nak puasa, dia nak kenyang je. Kejap-kejap fikir pasal muntah darah, fikir pasal makan. Weh, pagi ni nak minum kat mana? Situ cari tempat yang lain sikit, yang rare. Tengah hari nak makan kat mana? Makan mana? Petang minum mana weh? Minum lagi. Malam kan dah situ dengan bini dengan anak-anak nak makan kat mana? Bergaduh nak menentukan tempat makan malam. Akhirnya perbincangan dia makan. Imam Al-Ghazali kata, kalau orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang, ada 5 perkara yang akan datang pada diri dia. Pertama, dia akan mudah ingkar kepada perintah Allah. Bila kenyang, tersandar. Bang, semayang bang. Sekejap. Tangan macam ni lah. Rangkit pun tak boleh lah. Macam ni lah sikit. Sekejap. Abang senang buat apa? Lepas tu tengok TV. Ada yang macam ni lah. Akhirnya maghrib tak semayang, isyak tak semayang, tidur. Lepas tu dia jaga, bang, kau apa dah ni bang? Terus naik atas katil, sambung tidur. Nampak? Ingkar. Kedua, dia susah nak fikirkan orang lain sebab dia dengan mudahnya akan menganggap orang lain kenyang macam dia, kata Imam Al-Ghazali. Ketiga, dia sukar nak mendengar nasihat daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, sebab yang penting dia kenyang. Yang keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain, malahan menyakitkan hati orang. Kau ada janji aku makan, ya habis laksakan sekong. Laksakan sekong. Itu pada Kedah. Kalau boleh apa laksa belut. Laksa belut. Macam. Dan yang kelimanya, dia mudah dihinggapi penyakit. Ini Imam Ghazali kata. Jadi maknanya puasa ni, kajilah macam mana pun, memang hebat puasa. Puasa orang Islam adalah puasa yang paling gentleman. Kenapa puasa paling gentleman? Sebab apa? Sebab memang tak makan, tak minum. Ada setengah fahaman tu, dia puasa, dia tak minum, makan boleh. Ada setengah tu tak makan, minum boleh. Oh, puasa je tu. Ada orang tu puasa, dia boleh makan sayur je, daging-daging ni dia tak makan. Tu puasa kat dia. Kan? Dan ada lah di kalangan kita tu yang masuk satu grup tu, grup geng plastik hitam.
Ya, ye kan. Iyo, ada geng tu. Barulah saya pernah jumpa ada seorang, saya tak nak cerita lah, tapi saya jumpa seorang memang nampak keresahan mengelota-ngelota tubuh dia kalau dia tak dapat buku puasa tengah hari. Oh, itu kritikal. Ya. Jadi cukup untuk pusingan pertama. Cukup untuk pertama. Maknanya apa pun terlalu banyak lagi ruang dan peluang untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih baik. Nabi pun sebut manusia itu seorang yang berdosa, kan? Dan sebaik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tes. Tiba-tiba mute pula kan. Rasa macam puasa tak keluar suara. Alhamdulillah, terima kasih Abang Syamsul atas peringatan itu untuk kita semua. Bukanlah untuk mana-mana individu tapi setiap kita. Ya, sebab manusia tak terlepas daripada buat silap maupun berdosa. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, bila Abang Syamsul cerita tadi, saya terkenang tentang satu kata-kata daripada seorang ulama, iaitu Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Dia kata, janganlah kalian bersedih tentang pemergian Ramadan. Saya yakin semua kita, termasuk saya, Abang Syamsul juga semua, kita rasa sedih sebab Ramadan dah tinggalkan kita. Masa penghujung Ramadan, walaupun kita rasa gembira sebab nak raya, tapi sedikit dalam diri kita mesti ada rasa sedih tentang Ramadan. Tapi Habib Abdullah ini sebut, jangan kamu sedih tentang pemergian Ramadan, kerana Ramadan sudah pasti akan tiba di tahun yang mendatang. Jikalau tak kiamat akan hadir. Tetapi yang patut kamu takut dan khawatir serta bimbang, kalaulah tahun depan Ramadan tiba tapi kamu sudah tiada lagi. Itu yang patut kamu takut. Kita duk bimbang sebab dah Ramadan apa semua kan. Rupa-rupanya peringatan itu untuk kita, bahawa jangan rasa seronok dengan Ramadan yang telah pergi, tapi bimbang Ramadan akan datang, cuma kita saja yang tidak ada lagi. Mudah-mudahan ini muhasabah kita bersama. Baik, bila Abang Syamsul sebut tadi tentang Ramadan Syawal membentuk usaha dalam Ramadan dan sebagainya, kita nak masuk pusingan kedua. Kita tunggu insya-Allah sambil-sambil sekejap lagi. Sebelum abang jawab, saya nak tanya soalan dulu. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah, saya nak tanya sini, siapa di kalangan kita yang tak balik kampung raya lepas? Tak balik kampung? Oh, Masya Allah, ada juga yang tak balik kampung. Ada yang siapa balik kampung tapi tak jam? Alhamdulillah, semua merasa jam. Abang Syamsul balik kampung tak ada kan? Kuala Pilah je, kat tu je. Oh, ada juga kat luar, kat tangan. Baik, cuma dalam Facebook saya tak nampak kat tangan. Baik, tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, lihat dalam hidup kita, macam Abang Syamsul kata tadi, selalunya kita banyak komplain, banyak komen, banyak luah benda yang tak elok. Sedang banyak benda yang cantik, benda yang elok Allah bagi kat kita, kita pernah tak bersyukur? 2 tahun Allah uji kita, ya. Yang sebelum ni dalam keadaan berbeza lah. Tahun 2020 langsung tak boleh main masjid. Yang boleh main masjid sembahyang tarawih, sembahyang hari raya hanya AJK masjid saja. 2021 boleh tapi bilangannya terhad, mengikut kapasiti dan juga mengikut kebenaran negeri. 2022 alhamdulillah semua orang boleh sembahyang di masjid, boleh sembahyang rapat-rapat. Tapi dalam keadaan suasana berbeza, perasaan kita semakin menambah rasa cinta tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang tak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar kepada kita banyak benda. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bila Abang Syamsul kata tadi tentang raya, ni benda ujian buat kita. Kita sebab bila banyak komen ni selalu cari masalah orang terhadap diri kita, sedang masalah kita terhadap orang kita tak pernah pun ambil nilai. Sebab tu Nabi sebut, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang sentiasa mencari keaiban diri sebelum mencari dan merobek-robek keaiban orang lain. Kita duk nampak salah orang, salah silap orang. Saya tuan-tuan nak ikut tadi, saya dah rasa malu, ya Allah aku dah lewat dah, sampai sini dah lewat. Tapi bila saya sampai, daripada depan pintu guard, rela jalan. Saya kata Masya Allah, ada orang sambut saya. Silap, rupanya rumah terbuka sana. Silap. Masuk. Ni cik nak masuk mana? Ada abang tu seorang, pakcik depan. Dia marah saya. Saya buka buat turun tu kan. Ni nak pergi mana? Ustaz, kata nombor kereta lain ni apa ni? Marah Haji Sudin. Haji Sudin mana nak tahu nombor, dia bagi nombor ni.
Nampak macam mana saya punya satu kereta lagi besar. Kereta ni kecil sikit sebab senang selip. Jadi saya terpaksa bawa kereta kecil lah, senang selip kan. Tak ada nak update, minta maaf lah. Saya pun maafkan juga tadi abang kita tadi. Dia tak tahu, dia marah tadi lah, nak masuk tiba-tiba bagi signal nak masuk masjid. Tuan-tuan, ni benar. Kita banyak nak komen. Tapi bila nampak kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan. Begitu juga macam peristiwa malam raya. Betul atau tidak, setiap kita ada sikit mungkin perasaan, loh, awak jadi kuning. Betul tak? Duk jangka hari Selasa. Tuan-tuan, saya juga, kita duk JAKIM bang. Kepimpinan daripada JAKIM dan juga atasan memberikan satu nasihat kepada kami semua. Bila orang tanya, jangan banyak bagi pandangan. Saya rasa memang ada pandangan mengatakan bahawa tak payah. Kita pegang macam mana abang kata tadi. Hari Selasa, 2 hari bulan Mei, 1 Syawal, insya-Allah. Itu awalnya. Jadi kita letakkan begitu. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, nak jadikan cerita. Saya bukan takat orang biasa telefon. Pejabat bahagian adat istiadat, pengurusan agama, pengurusan acara, JPM, telefon saya. Ustaz nak confirm ni raya Isnin, raya Selasa. Pejabat menteri besar telefon saya. Dia tahu kita orang JAKIM. Dia tanya. Jadi kita pun insya-Allah Selasa. Insya-Allah Selasa. Dengan level confidence yang agak tinggi, Selasa. Tiba-tiba malam tu lepas mayam maghrib bini lari, abang, esok raya. Kita pun dogaan. Tiba-tiba adik pula datang, bangah, esok raya. Allah, ni bukan dugaan ni, betul-betul punya. Bayangkan 3-4 orang yang telefon saya sehari 2 tu, saya dengan confidence saya kata hari Selasa, WhatsApp balik minta maaf. Ya, inilah dia keterbatasan ilmu yang ada pada manusia, tidak dapat menandingi kudrat dan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila Allah sebut kun fayakun, akan jadi. Maka sepatutnya kita dalam Quran surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullah, sempurnakanlah tempoh kita berpuasa. Apabila dapat melihat anak bulan, maka sudah pasti di sana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri dan peluang untuk sama-sama kita bermuhasabah. Bila abang sebut tadi, usaha untuk kita kurangkan nilai permusuhan. Tuan-tuan, kenang 10 tahun lepas, kenang 20 tahun lepas, sebelum ada gadget, sebelum ada media sosial macam ni, tuan-tuan pernah dengar tak cerita isu gaduh-gaduh ni? Tiap-tiap hari tuan-tuan terbaca tak isu tentang berkelahi ni? Jarang. Kenapa? Tak ada medium untuk menyampaikan kepada kita. Hari ini dengan mudah kita kutuk orang, dengan mudah kita persiakan orang, dengan mudah kita pelemahkan orang, dengan mudah kita jatuhkan orang. Betul atau tidak? Asyik-asyik up status, kata ke orang, up status, kutuk orang. Paling bimbang, dia menyalahi hukum agama, salahkan Allah Ta'ala, salahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimbang. Ya, kerana dengan mulut badan binasa, kerana dengan tutur bicara rosak akal dan fikiran kita. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab tu macam abang kata tadi, kita duk fikir tentang konten kandungan, bimbang, benda tu boleh merosakkan segala-galanya. Baik, kita berhenti rehat seketika, bagi laluan azan, kembali selepas ini. Jangan dalam film dan TV. Minum dulu bang. Boleh pun dah tuang dah. Minum dulu. Pusingan akhir lah bang. Pusingan akhir lah. Minta nasihat. Ya. 8.45, 8.50 kita boleh repak. 8.45, 8.40. 8.45, 8.50. Pukul 11 Pukul 11 Kambing. Lepas tu nak kena tengok. Nampak MU akan sokong Liverpool lah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salatu ala sayyidina Muhammadin syarafu wa darajatul aliyatur rafi'ah wa asyhadu Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Ibu ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kami nak mengambil sedikit saja masa lagi, ya. Tumpang kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang diberkati, majlis yang Nabi sukai, majlis yang sentiasa dikelilingi oleh malaikatur rahmah, ya. Mudah-mudahan peluang kita duduk dalam majlis ilmu ini turunnya sakinah, ketenangan, turunnya keseronokan, keberkatan dalam kehidupan. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam Syawal dan tahun ini, Allah berikan kepada kita kelapangan daripada didatangkan kesulitan, bahkan dijauhkan daripada belenggu hutang, insya-Allah. Tuan-tuan dan sahabat rahimakumullah sekalian, di penghujung ini, ya, saya nak minta sedikit nasihat daripada Abang Syamsul untuk kita semua, tuan-tuan. Makan ketupat, makan dah, lemang dah bertambah lemak lagi dalam perut ni, kan? Rendang, apa jenis rendang kita tak makan. Segala jenis mak nenek kuih raya pun kita sental. Tak apa tuan-tuan, nikmat dalam kehidupan, terutama di bulan Syawal. Saya nak minta nasihat sikitlah abang, terutama dari sudut makan minum, dari sudut hubungan, bahkan dari sudut kita, amal ibadat kita dalam bulan Ramadan ini. Apa yang perlu kita buat untuk Syawal ini, tidak hanya sekadar berlalu pergi begitu saja, ataupun kalau kita sebutlah dulu, masuk saja Ramadan, betul abang kata tadi, masuk saja Ramadan, segala jenis kelemahan yang ada tu kita seolah-olah hilang. Kemudian yang ada kekuatan amal ibadat, tak buat dah benda-benda hak dosa ni, kan? Bila orang pasang lagu-lagu tu kan, lagu-lagu rancak tu lah, saya tak mau nyanyi dalam masjid. Lagu-lagu rancak tu, Allah tutup-tutup lah bulan puasa ni. Bila masuk saja, masuk Syawal sampai lah ni, tak habis-habis. tak habis-habis lagi. Raya, 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 raya. Sampai bukan dekat budak dengan kita boleh nyanyi, tambah-tambah lah lagu lama, menjelang hari raya. Habis nyanyi, tak apa tuan-tuan, nak menyanyi tak apalah, tak payahlah sampai mendedah aurat dan sampai merosakkan nilai kita sebagai seorang Muslim. Abang, nasihat kita untuk kita semua, mudah-mudahan penghujung Syawal ini dan penghujung forum kita ini meninggalkan beberapa nasihat baik untuk setiap kita mengambil pedoman. Tafadhal masyaallah. Terima kasih Ustaz. Dan sebenarnya nasihat ni simple sajalah. Benda yang paling mudah sekali, kita kena ukur, tanya balik diri kita. Kita muhasabah diri kita balik. Berapa banyak amalan yang kita buat bulan Ramadan, kita masih lagi buat hari ini. Itulah nak mengukur KPI kejayaan kita. Sebab dikatakan bulan Ramadan sebagai madrasah Ramadan. Bulan kita ni training. Bulan kita, orang kata, mengamalkan segala bentuk amalan. Kita belajar pelbagai perkara baru dengan harapan
Masuk aja Syawal kita akan buat secara istiqamah ibadah-ibadah yang memang kita dah belajar, ibadah yang kita dah latih diri kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan paling banyak kita buat solat sunat sebenarnya. Bulan Ramadan paling banyak kita bersembahyang. Tapi ada orang pagi raya aja nak pula, kalau dulu yang Ustaz Nabil kena pula jatuh hari raya tu hari Khamis atau hari Jumaat. Berapa ramai orang lelaki yang tak sembahyang Jumaat, tiba-tiba pula hilang ingatan. Jamak. Lah, hari Jumaat ke? Gitu kan, macam-macam. Bergaduh. Kan? Tiba-tiba lah buat-buat buta, tak nampak ada orang ramai-ramai pergi sembahyang Jumaat. Beraya. Berapa ramai orang mengojorkan buluh punya pasal sampai lupa nak sembahyang. Dan kalau kita tengok, bulan Ramadan ni sebenarnya tanpa kita sedar, latihan-latihan bulan Ramadan boleh jadi insurans untuk kita di dalam kubur. Masuk dalam kubur, malaikat nak pukul kepala kita, malaikat satu lagi kata jangan pukul kepala dia. Kenapa? Kerana dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Maknanya bulan Ramadan kita mengaji, teruskan mengaji bulan-bulan lain, mudah-mudahan masuk dalam kubur ada perlindungan dekat kepala kita. Kalau macam tu tak boleh pukul kepala dia, mari kita bantai perut dia. Jangan, kata malaikat satu lagi. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin puasa sunat. Makna ada insurans pula kalau kita teruskan dengan sambung salat puasa sunat. Tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, mari kita bantai kaki dia. Jangan, kata malaikat satu lagi. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin qiyamul lail, rajin bangun malam. Dulu bulan Ramadan kita bangun awal untuk sahur, sempat kita solat sunat 2 rakaat paling tidak. Sempat kita solat sunat witir 1 rakaat. Sempat kita kadang-kadang kita mengaji, sempat kita berzikir sebenarnya. Jadi qiyamul lail tu bangun beribadah. Bangun koncing tidur balik tak kira. Tu kena faham. Fikir bangun setiap malam bangun, tapi koncing bangun kan. Dia mestilah ada nilai tambah ibadah. Dan tu sebabnya kalau kita tengok bulan Ramadan ni bulan Syawal ni satu lagi, kita akan tengok berapa ramai orang akan buat jamuan rumah terkupak, open house, rumah terbuka. Open panggil, sampaikan saya pun tak faham. Kata open house, apa nak baik kat sekolah lah. Boleh lah ke rumah. Contoh. Buat open house, pergi buat kat dewan. Kat rumah tu sebenarnya barakah. Kat rumah nak buat tu. Ya. Kan? Nanti berkecah. Itu bukan persoalan kan? Persoalannya buat kat rumah. Kan? Open house tu nak jamu orang, keberkatan tu datang dalam rumah kita sebenarnya. Kan? Jadi saya dengan Ustaz Nabil sebab sibuk, kami belum plan lagi nak buat bila. Dan jangan terkejut tahun ini dia sebab hebatnya orang beraya dah habis Syawal masih ada lagi open house. Percaya tak? Ini ramalan saya. Jadi kalau betul berlaku, makna ingat apa Samsul Ubat lah cakap. Maka benarlah firasat Samsul Ubat pada malam berkenaan, katakan. Situ tu. Tetapi satu perkara yang kita terlupa tentang adab kita beraya. Pergi beraya rumah orang tak tentu masa. Sekarang dah mudah. Dulu memanglah kita tak ada telefon, tak ada apa, kita naik kereta, ada orang tak rumah. Assalamualaikum, ada. Assalamualaikum. Masuk. Baru kita masuk. Dia segi adab bagi salam 3 kali je. Kalau dia tak jawab 3 kali, baliklah. Kita tak layak pun nak kecil hati kalau orang tu tak jawab. Kalau orang tu tak bagi kita masuk. Assalamualaikum. Aku tahulah selipar kau aku kenal ada kat luar ni. La ilaha illallah. Apa perangai tu? Kan? Ada orang tu lagi pula. Siap ada kunci spare, dia tahu kawan tu letak kunci kat mana. Kau ngajar tu. Dekat pasu bunga orang, ada kunci, dia lah yang buka pintu. Jangan buat perangai macam tu. Lepas tu bila kita beraya rumah orang, Nabi ajar macam mana? Bayangkan sambil ajar lah. Bila pergi berziarah rumah orang, jangan menghadap tapak-tapak depan pintu tu, ke tepi sikit. Sebab takut-takut bila tuan rumah buka pintu, salam, sekejap. Ada aib dalam rumah tu nak kena selesai tu. Kain dalam, baju dalam, suar dalam yang tak sampai lipek lagi. Ada air tumpah dah seminggu lebih tak bersih kan. Ada panggil orang macam tu, seminggu lebih saja dibolo sama tu. Kan? Jadi sekejap, bagi dia kemas dulu. Masuk dalam rumah orang jangan buat peraturan sendiri. Ikut peraturan tuan rumah. Assalamualaikum, salam. Dah masuk. Ambil duduk sini. Tak apa, depan TV. Dia pun nak duduk depan TV. Kawan tu dah cakap situ lah. Lepas tu dia dah syok depan TV. Kawan tu tengah susun makanan apa semua kat atas meja makan tu. Kejap lah, mari kita makan sini. Tak, makanan tu bawa sini lah. Tu perangai kau.
Kadang-kadang dah sampai daripada pukul 8 malam sampai pukul 11 malam, tak faham nak balik. Dia pun cakap, dah pukul 11 lah, saya balik dulu. Tuan rumah berbasuh basi. Awal lagi nak balik kok ya pun. Ya ke awal lagi duduk dia balik. La ilaha illallah, perangai kan. Tu ada hanya tu. Lepas tu bila datang rumah kadang orang perempuan perangai. Orang perempuan keramat tak tentu tempat lain. Bila dia sampai rumah orang, habis dia nak road tour satu rumah orang. Bang, pegang beg. Nak tengok rumah ni. Ya Allah, bang, jamban dia besar, abang boleh tidur. La ilaha. Rumah bilik dia ada 8 bang. Dalam bilik ada bilik, dalam bilik ada bilik. Ya ke? Tak payah. Kalau diajak oleh tuan rumah tu, iyalah barulah pergi. Tu pun tak izin suami. Bang, dia ajak tengok rumah boleh? Pergilah. Dia usik-usik bagi orang tengok je. Satu lagi apa? Satu lagi mulut tu jago-jago pergi rumah orang. Ni langsir ni bukan 3 tahun dah kau. La ilaha illallah, mulut kau. Satu lagi dia kata, kau ni mesti sibuk kan? Kenapa pula tu rumah? Ni kain lempek bakul tak berlipat ni. La ilaha illallah. Apa mulut macam tu? Pergi rumah orang, kita nak bermaaf-maafan. Ringkas, makan sudah bagi orang lain pula. Ada mungkin takut ada orang lain nak datang. Kadang tuan rumah mungkin dia nak keluar ke. Kita kena faham sekejap-sekejap sudah. Yang paling mustahak tu bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan, minta maaf dan memaafkan, dua perkara paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Minta maaf dan memaafkan. Kenapa kena minta maaf? Kenapa kena memaafkan? Sebab bab kata Ustaz Nabil tadi yang dipasarkan oleh Habib tadi, macam mana kita tak tahu lagi, kita sampai lagi tak hidup lagi dalam Ramadan akan datang. Ramadan tu akan datang, kita ni belum sempat ke tidak. Jadi minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat untuk minta maaf, ada satu syarat untuk memaafkan. Satu syarat itu adalah tak ada syarat, itu syaratnya. Jangan letakkan syarat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berbuat baik. Lepas tu tapi bukanlah bermakna bila Ustaz Nabil kata tadi kita tak tahu lagi kita sampai, bukanlah bermakna kita putus asa. Dah habis dah puasa itu, kira mampu lah tahun ni. Bukan macam itu. Doalah, ya Allah, amin, amin. Berikanlah aku kesempatan untuk sampai lagi pada Ramadan yang akan datang. Jaga kesihatan. Bulan puasa kita boleh sembahyang banyak sebab apa? Sebab kita kurang makan. Allahu Akbar. Kalau kita makan banyak kan, waktu buka puasa tu perasan tak, waktu rukuk tu lain tak kalau orang makan banyak. Allah nak terkeluar cendol maghrib tadi. Tu sebab makan sikit-sikit aja masa buka puasa, baru dia fresh waktu dia sembahyang. Habis tarawih kan, makanlah. Betul tak? Sebab kita tahu tarawih ni memerlukan stamina dan juga ketahanan. Pada bulan puasa ni, makmum paling marah imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Imam nak terlupa malam. Allazi yang dalam belakang, aduh lupa pula dari malam ni. Aduh. Iya, kita tahu dah tu. Malam last Ramadan tu, imam tu feeling sujud yang last tarawih tu menangis mak. Tengah sujud, diam dia kat belakang. Macam ni lah kau nak menangis. Aduh, tongku aku dah sakit dah ni. Capek-capek lah bangun. Kenapa kita tak ada penghayatan kan? Tanya balik dia tu. Aduh, saya tahu dah akal orang perempuan dekat balik tabir. Dia dengar siapa imam malam ni. Dekat belakang tengah-tengah pakai telekung tu dengar. Allahu Akbar. Dia dah tahu dah. Kono imam lama ke kampung. Allahu Akbar. Dia habislah kita. Macam tu lah kalau kat kampung-kampung tu, bukan sini lah, sini okey. Jadi apa pun, walaupun kita dah berada pada Syawal, kita raikan, tapi rai jangan kita lupa.
Ibadah yang kita dah buat dulu jangan kita tinggalkan. Kan? Janganlah kita menjadi orang yang menyembah Ramadan kerana Ramadan akan berlalu pergi. Tapi jadilah yang menyembah Allah kerana Allah sentiasa ada untuk menilai kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja daripada saya. Nasihat saya, janganlah kita jadikan pengamatan kita ni kepada kehidupan kita, penghargaan kita terhadap ibadah yang kita laksanakan ni hanya pada keadaan-keadaan dan tempoh-tempoh tertentu saja. Tapi buatlah secara berterusan. Bak kata orang itu, kata biarlah kita melihat hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Ambil poin, kembang-kembangkan. Jadikan kalau kita semayang tu, kita improvekan lagi dengan ibadah kita, dengan cara belajar lagi. Apa lagi zikir-zikir aku boleh baca? Apa lagi doa yang aku boleh baca? Surah mana lagi aku patut hafal supaya tak adalah aku ni membalus nak atau nak Allah setiap kali semayang. Improve diri kita. Ya? Jadi itu saja daripada saya. Cuma itulah bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.